Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang bertakwa kepada Allah dengan segenap takwa, dan inginkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Saya doakan Tuan Pengerusi panjang umur, murah rezeki, tetap iman. Amin. Yang diraikan Tuan Pengerusi Masjid dan semua ahli jawatan kuasa, terima kasih atas kesudian reschedule. Kalau tidak, kita sekali forum itu dengan mereka di Mekah balik kuarantin. Seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para alim ulama, asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para habaib yang ada dalam majlis ini, ada salah silap kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Seterusnya kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, kita doakan Allah Ta'ala sudi mengampunkan dosa kita. Amin. Allah Ta'ala sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita malam ni dan bulan Ramadan yang lalu. Amin. Kita doakan Allah sudi mematikan kita mati yang baik. Amin. Dan kita mohon doa juga Allah bagi peluang kepada kita ziarah Baitullahil Haram Mekah Madinah lagi, insya-Allah. Amin. Semua sihat? Alhamdulillah. Saya doakan tuan-tuan semua sihat walafiat, boleh main semayang lagi. Saya pun sama juga, insya-Allah. Sebelum pergi dengan lebih jauh, marilah sama-sama malam ni kita berkumpul ramai-ramai. Ada di kalangan kita orang-orang soleh. Kita mula majlis ilmu dengan kita baca surah Al-Fatihah. Manalah nak tahu berkat orang soleh yang ada dalam majlis ini. Doa kita pun Allah makbul, ilmu pun kita faham, insya-Allah. Niatkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Dan niatkan juga Fatihah ini dihadiahkan kepada sekalian kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, guru-guru kita, ibu bapa kita, datuk nenek kita, moyang kita, dan sekalian kaum muslimin, muslimat, khusus ahli qaryah Masjid Al-Aqra yang mungkin dulu daripada dengan kita sepanjang 2 tahun Covid ni, mungkin ada yang lebih dahulu daripada kita. Niatkan juga Al-Fatihah ini Allah Ta'ala jauhkan ahli qaryah masjid ni dan Malaysia secara umumnya daripada Covid dan segala balak-balak yang baru mai, wabak. Dan niatkan juga Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada sekalian yang terkena Covid supaya mereka sembuh. Pengumuman Toyota Grandis WRM
8838. Tolong Ustaz ubah Ustaz, ada kereta nak keluar. WRM 8838. Tapi kalau Toyota Grandis bukan Mitsubishi. Tak apalah, khalas. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tajuk hari ini peristiwa Isra wal Mi'raj bersempena dengan bulan Mi'raj, bulan Rajab, juga dikenali dengan nama bulan Mi'raj. Dan peristiwa ini masyhur, bukan tak ada pendapat lain, tapi masyhur. Masyhur ni senang, bila kita guna masyhur semua tempat pakai yang sama. Jadi masyhur Isra Mi'raj 27 Rejab. 27 Rejab tahun ke 4 sebelum Hijriah, sebelum hijrah, sebelum Nabi berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang penting dan besar. Sebelum nak cerita apa-apa, Isra Mi'raj dulu antara yang buah mula nak cerita apa pun. Pasal dalam dia tersimpan macam-macam rahsia, macam-macam himpunan duk dalam dia. InsyaAllah kalau sempat saya sentuh semualah yang mana ada. Jadi Isra makna dia berjalan malam. Dia tak boleh siang. Kalau siang ni mungkin perkataan dia lain. Kalau malam dia panggil Isra ataupun Sara. Sara jalan dia mesti malam. Mi'raj tangga. Mi'raj tangga. So maknanya malam tu masa Nabi naik ke langit, boleh jadi sebahagian ulama sebut tangga turun dari langit, Nabi naik. Yang ni perkara biasa bila kita baca dalam kitab-kitab sejarah, kita baca dalam kitab berkaitan dengan kelebihan-kelebihan tempat. Contoh, ni contoh saja, contoh. Bukan saya seorang saja sebut. Dekat Malaysia ni dia kena habaq lah betul. Sebab kadang-kadang benda baru, orang baru dengar, orang rasa macam, weh, dia ni mereka. Mana boleh saya tidur malam semalam, pagi ni bangun, hari ni mereka cerita mai kat tuan-tuan. Tak boleh, susah nak mereka cerita ni. Susah. Dia kena banyak proses. Nak mereka cerita tu susah. Jadi mustahil saya mai hari ni nak reka. Jadi saya cerita kat tuan-tuan contoh-contoh yang ada. Contoh, di antara bumi Madinah dengan Mekah, di antara bumi Madinah dengan Badar, perang Badar, dia ada satu tempat telaga yang
Kalau Nabi buat perjalanan, Nabi mesti singgah dekat telaga ni. Dalam riwayat yang lain, ramai para anbiya minum daripada telaga ni juga. Mana telaga ni bukan daripada zaman Nabi, sebelum tu lagi dah ada orang yang minum di situ. Apa nama telaga ni? Bi'rur Rawha nama dia. Dengar elok. Bi'rur Rawha. Bi'run telaga, Rawha. Rawha. Tuan-tuan cuba kalau rajinlah sambil saya cerita ni, kalau mana yang rasa macam ada ke dia jenis ragu-ragu, tak apa, kita tak marah, ilmu ni yakin. Tekan tu Bi'rur Rawha, huruf ra, Rawha. Tuan-tuan tengok, even dalam Google Map pun ada Bi'rur Rawha nama tempat tu. Di situ kalau tuan-tuan pergi hari ni daripada Madinah nak pergi ke Badar, tuan-tuan akan singgah ambil peluang singgah minum air perigi Bi'rur Rawha. Sebab Nabi cukup suka singgah dekat sini minum. Dan bukan Nabi seorang, banyak peristiwa berlaku. Ini saya habaq tadi Tuan Haji. Apa dia? Bukan saya seorang cerita, malahan dalam kitab para ulama bertebaran cerita-cerita kisah ini. Ada orang tanya kita, kisah ni tak sahih pun, orang selalu kata lagu tu. Dalam ilmu kisah, kata ulama, dia bukan ilmu hadis. Ilmu hadis nak istimbat hukum, ilmu hadis nak buat berkaitan akidah, hadis berkaitan fiqh, dia ada kaedah ilmu dia. Hadis atau periwayatan untuk cerita, dia ada kaedah ilmu dia. Jangan campur aduk. Tu kena habaq dulu kat semua. Sebab hari ni ramai orang depa di masjid tolak jadi imam tak boleh, tapi di Twitter, Facebook dia jadi imam. Dia jenis lagu tu. Kalau dalam keluarga apa suruh pergi jadi imam tak mau, tak reti. Tapi dalam Facebook, dalam Twitter dia tu imam. Yang tu luar biasa ilmu hari ni, luar biasa. Sehingga menyebabkan yang muda-muda pun dia rasa dia boleh lawan Tok Mufti. Itu kita hairan lah, kita hairan. Confident tu bagus, tapi lawan Tok Mufti tu susah juga. Sebab merasakan diri itu tahu semua hanya kerana ada internet, tak boleh. Ilmu bukan macam tu. Saya mai malam ni, saya cerita dekat tuan-tuan untuk tuan-tuan faham, bukan untuk saya faham. Saya cerita untuk ibu-ibu dengan ayah-ayah, bapa-bapa faham. Tuan-tuan faham. Selagi tuan-tuan tak faham, selagi tu saya akan cerita bagi tuan-tuan faham. Bukan untuk saya faham. Kalau saya faham, kaedah dia lain. Untuk tuan-tuan faham, jalan cerita dia lain. Tak perlu semua saya nak kutip perkataan hadis ni mai mana, hadis ni mai. Habis sampai bila nak cerita? Bukti mudah aja. Tuan-tuan buka kitab Imam Ibnu Katsir, namanya Bidayah wa Nihayah. Imam Ibnu Katsir setiap cerita, Imam Ibnu Katsir Abul Fida Ismail, Abul Fida Imam Ibnu Katsir ini, dia setiap cerita dia akan tulis atas tu, cerita ni mai daripada siapa. Dia cerita panjang, cerita ni mai daripada kawan ni, ambil daripada kawan ni, mai daripada kawan ni, daripada kawan ni ambil daripada bapak dia, mai daripada kawan ni, sampai lah hujung cerita tu panjang tu. Jadi tuan-tuan kalau baca, tuan-tuan akan skip semua atas tu. Tuan-tuan pergi baca bawah tu terus cerita dia apa. Sebab apa? Ilmu level kita. Boleh faham? Jadi tak bolehlah dalam ni nak cerita semua. Mulut ada satu. Jangan request benda-benda di luar kemampuan manusia. Kita bukan malaikat. Jadi bila manusia nak buat luar kemampuan manusia, apa akan berlaku? Bohong, nampak? Sombong. Betul? Kita tak boleh buat lagu tu.
kita ada kemampuan kita. Sebab tu kita tak boleh bohong, tak boleh sombong, tak boleh takabur. Bila kita buat tu, kita nak keluar daripada benar manusia boleh buat. Tak boleh. Satu mulut dia. Boleh faham so saya bagi tahu dulu apa dia? Ilmu hadis. Okey. Contoh saya yakin dalam masjid ni ada kitab hadis. Sahih Bukhari berapa ribu hadis? 8,000, 7,000 lebih lah. 8 lah kita buat bundar. 8,000 hadis. Saja tanyalah, Imam Bukhari hafal berapa hadis Saja aja tanya. Imam Bukhari yang karang Sahih Bukhari 8,000 hadis, berapa hadis Imam Bukhari hafal? Saja aja tanya. Berapa? Agak boleh saya bagi tahu jawapan? Boleh? Imam Bukhari hafal, buka dalam manaqib Imam Bukhari dan juga silsilah yang dikarang oleh ulama. Imam Bukhari hafal 600,000 hadis. 600,000 hadis. 8,000 je yang dia tulis Sahih Bukhari. Habis hak yang baki lagi 592,000 hadis apa? Hadis dhaif. Maka ulama sepakat mengatakan hadis dhaif paling banyak ulama hafal. Lepas tu kita hari ni tiba-tiba duk abang korang ni cerita tak sahih, ni cerita tak seronok macam tu. Ilmu bukan satu, ilmu ada banyak. Hadis yang sama digunakan untuk ilmu akidah. Hadis yang sama dia guna untuk ilmu fiqh. Hadis yang sama guna untuk cerita, manaqib, kisah-kisah, silsilah, biografi. Jadi ilmu cara bincang tak sama. Boleh faham? Contoh, tuan-tuan baca doa doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiba-tiba satu orang mai kata, doa lagu tu tak betul. Kita kata pasal apa? Hang baca tak ada tajwid. Kita kata ilmu tajwid untuk ilmu Quran. Ilmu doa dia lain. Kalau boleh baca tajwid, ngam. Tak boleh, tak apa, bacalah mana dah. Tak cukup 4 harakat apa, tak apalah, baca mana dah lah. Rabbana zalamna anfusana. Mampu Boleh faham tak maksud saya? Ilmu tajwid, ilmu Quran. Masa kita nak baca Quran, nak baca dalam sembahyang, Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Okeylah. Apa baca doa? رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wajibul ghunah tak dengar. Boleh faham tak? Sebab dia doa. Bukan kita baca Quran. Jangan campur aduk. Campur aduk jahanamlah masyarakat. Masyarakat bukan semuanya terang. Boleh faham tak maksud saya? Doa, contoh satu lagi saya bagi. Satu lagi contoh. Doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Betul? Soalannya, yang tu ayat Quran. Berapa ayat dia? 2 ayat. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ma'ari li sukun. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ma'ari li sukun. Masa baca doa ni baca tak ma'ari li sukun? Tak baca. Pasal apa? Sebab dia doa. Hak mana mampu bacalah. Boleh faham tak maksud? Jangan campur aduk. Kesianlah masyarakat. Kalau ilmu Quran tang tu pun tak boleh duk campur aduk, kita bagi kelonggaran. Sebab baca doa dia bukan dia nak baca Quran lagu tu, dia nak amalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau betul-betul la ilaha illallah, try baca 100 tengok. Habis Jadi ulama dia ada tasammuh
dengan keilmuan mereka, kealiman mereka, mereka bagi kelonggaran pada certain bahagian mengikut kepada prioriti. Hak ni bukan nak baca tajwid, dia nak beramal. Amal kita bagi longgar lah supaya dia boleh buat banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul? Ha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Laju dia boleh pergi banyak. Cuba try. La ilaha illallah. Perasan saya lah, tu imam pun menguap tu. Tu tawatul imam, dia pun menguap tu. Jadi jangan campur aduk. Ilmu sahih tak sahih apa tu ilmu hadis. Mai manaqib cerita yang ulama bagi keringanan. Kita jangan campur aduk. Tahu lah. Boleh faham maksud saya nah? Ulama bagi ringan, ulama jauh lebih alim daripada kita, lebih soleh. Contoh mudah lah, contoh mudah. Imam Nawawi yang bagi longgar dalam pengkisahan, cerita semua kisah-kisah yang ada dalam Riyadhus Salihin. Imam An-Nawawi bagi dan bagi tahu kat kita, Imam Nawawi dalam hadis 40 matan arba'in. 40 matan arba'in Imam Nawawi. Muqaddimah Imam Nawawi, hadis dhaif. Imam Nawawi tulis, aku menggunakan hadis ni, kata Imam Nawawi. Hadis tu hadis dhaif. So kalau Imam Nawawi bagi longgar pada certain benda, dan Imam Nawawi cerita kat kita, dia kata apa? Ni boleh buka dalam biografi Imam Nawawi. Imam Nawawi kata apa? Baqaitu sanatan la ad'u jambi 'ala al-ardi. Masa aku gairah belajar dulu, 2 tahun aku tak tidur tau. 2 tahun tak tidur. Kita kalau boleh 2 tahun nak tidur. Betul? Pantang lepas, duduk masjid tidur, duduk masjid tidur. Imam An-Nawawi sebut dalam manaqib dia, baqaitu sanatai la ad'u jambi 'alal ardi. 2 tahun hajah, 2 tahun masa aku ghairah belajar di Baghdad, aku tak tidur 2 tahun. Ghairah belajar 2 tahun tak tidur. Orang lagu ni nak compare dengan kita jauh sangat. So kalau mereka bagi longgar, ikutlah. Mazhab Imam Syafi'i, semua qaul mu'tamad, semua Imam Nawawi. Pasal apa tang tu kita boleh ikut, pasal apa tang dia bagi longgar kita tak mau ikut? Betul tak betul? Jangan mengharamkan benda yang Allah halal, sama juga hukum dengan jangan mengharamkan benda yang Allah halal. Boleh faham? Hari ini kita cerita ke orang, jangan halalkan benda yang Allah haram. Tapi dalam masa yang sama, hukumnya sama juga. Jangan mengharamkan benda yang Allah halal. Boleh faham? Senang. Sebab ni hari ni berapa rejab? 3 rejab. So tuan-tuan nak lalu masjid ni akan panggil ulama' mai cerita lagi pasal Isra' Mi'raj. Lama lagi, ada lagi sebulan. Hari ni saya ikat siap-siap tuan-tuan, saya bagi tahu siap-siap. Bab kisah pengajaran manaqib, ulama' ada kelonggaran. Ulama' bagi tak apa, ambil pengajaran. Boleh faham jangan senang-senang sikit ni. Assalamualaikum Ustaz, hadis ni sahih. Kita belajar ilmu hadis ke malam ni? Dah. Boleh faham lah. Baru boleh cerita, baru selesa nak cerita. Sebab mungkin ada dalam ni yang mai pun dia mungkin ada niat dia lain kan. Dia mai dia nak tanya ni sahih tak sahih. Dengar ustaz duk cerita pasal Ifrit lah dengan Rasulullah lah ketika awal permulaan Isra' Mi'raj lah. Asal lagi ajak doa macam mana Ifrit bagi tersungkuk lah. Ni semua hadis tu dia duk tanya orang tu. Kita tutup awal. Hari ni bukan ilmu hadis. Hari ni ilmu kisah, sejarah untuk ambil manfaat. Ulama bagi longgar, kita buat longgar. Tak usah buat teruk daripada ulama. Cerita dia lagu tu lah. Cerita dia lagu tu lah. Boleh lah tuan-tuan. Faham lah maksud saya lah. Faham lah intention saya. Khair, sambung. Rugi masa cerita yang tu lah. Isra' Mi'raj masa Nabi Bi'rul Rawha tak cerita lagi tadi. Sangkut tang situ. Silap lah. Patah balik sikit. Ni semua dah lupa dah apa yang kita cerita tadi. Sekali lagi. Saya kata Isra' perjalanan malam, Mi'raj tangga. Mi'raj tangga. So Isra' perjalanan malam daripada Baitullahil Haram pi Baitul Maqdis.
Mi'raj daripada Baitul Maqdis naik ke atas. Tapi naik itu dia guna istilah Mi'raj, maka tak mustahil tangga daripada langit turun bawa Nabi naik ke atas. Boleh faham? Nak bagi tuan-tuan dapat, saya bagi tahu mai daripada langit ni macam-macam. Antaranya di kawasan Bi'rur Rauha. Itu saya nak sebut Bi'rur Rauha. Ada yang dah search dah tadi? Ada jumpa tak Bi'rur Rauha? Nampak? Orang mesti angguk punya, cerita betul. Bi'rur Rauha ni antara telaga yang Nabi cukup suka. Nabi kalau buat perjalanan, Nabi akan singgah minum tang sini. Di Bi'rur Rauha ni, di kawasan dia juga, ketika peristiwa Hijratul Rasul, berlaku satu peristiwa kepada Ummu Aiman, bapa Nabi punya khadam yang jadi penjaga Nabi sampai Nabi dah besar pun dia duduk jaga Nabi juga. Dia seronok nak duduk nak jaga Nabi. Orang yang terlibat dalam peristiwa menyambut kelahiran Nabi, antara 4 orang perempuan ada dalam tu. Ummu Aiman, ni khadam bapa dengan mak Nabi, Syifa ataupun Syafa, mak kepada Abdul Rahman bin Auf, itu siapa lagi dua? Fatimah, ibu kepada salah seorang khalifah ataupun ketua kepada seorang kabilah. Apa nama anaknya ni? Hebat juga ni. Dan seorang lagi, siapa dia? Ibu susuan Nabi yang pertama sebelum Halimatul Sa'diyah. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Alikah ada buat klip buat orang betul-betul apa? Thuwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Betul? So ada 4 orang yang sambut Nabi dalam peristiwa maulid Nabi malam tu. 4 orang ni, salah seorang ni Ummu Aiman. Dan Sayyidatuna Ummu Aiman ni sampai kesudah duduk dengan Nabi, jaga Nabi. So peristiwa hijrah, Sayyidatuna Ummu Aiman ni dia hijrah dia dulu, dia seorang perempuan. Dia hijrah dia seorang dulu. So bila dia hijrah dia seorang dulu, orang perempuan, maafkan saya ya ibu-ibu, orang perempuan ni keringat dia tak sama dengan lelaki. Tak sama dengan lelaki. Jadi bila ada yang dia duduk angkat apa tu, bukan boleh bawa banyak, bekalan dia habis. So bila di tengah perjalanan dia dahaga, terlalu sangat dahaga, dia doa, ya Allah tolong aku dahaga sangat. Di kawasan Bi'rur Rauha ni lah turun timba daripada langit ke bawah, dengan ada tali daripada langit turun bagi kepada Ummu Aiman. Buka kitab baca. So Bi'rur Rauha ni antara cerita saya nak abang, dari langit bukan turun tangga dia, macam-macam biasa turun. Untuk Nabi Isa turun apa bang? Akhir surah Al-Ma'idah. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Betul? Apa turun daripada Nabi Isa? Daripada Nabi Isa Allah buat turun hidangan makanan. Tuan-tuan bayang turun daripada langit talam makanan mai. Masya-Allah. Ini bukan Doremi. Halo, nasi kandang dia minta nasi kandang. Itu bukan. Ini cerita betul. Dia kena baca lah. Bila baca kita yakin. Bila baca kita yakin. Kita tak jadi perak. Hak jadi duduk masalah ni dia jadi perak. Bila perak ni apa? Boleh faham tak maksud saya? So Mi'raj tangga. So dalam peristiwa ni dia ada peristiwa lagu ni. Dia ada peristiwa lagu tu. Okey? Sepanjang masa yang ada tengok sempat tara mana. Baik. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku di 1 tahun. Tahun ini dikenali dengan nama tahun Amul Huzni, tahun duka cita, tahun stres. Sebab tu kalau siapa nak belajar ilmu stres, ilmu orang kata apa, ilmu ni lah mental, jiwa, dia kena belajar daripada sirah Nabawiyah. Sebab Allah tak tinggal sakit tu. Jangan kata Islam tak menghormati orang yang tekanan perasaan. Dah. Islam lah orang yang, sebab apa? Sebab Islam lah yang mengajar lapang dada, betul? Islam lah yang ajak kita untuk tenang hati. Islam lah ajak kita untuk cari ketenangan. So Islam yang ajak benda tu. So benda tu semua melibatkan jiwa. Jadi kalau ada tekanan jiwa, belajar daripada Islam. Lepas itu kita ada apa tajuk kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Apa dia? Penawar bagi hati. Betul? Penawar bagi hati.
Lepas tu kita ada ilmu tasawuf, suci dan tenang hati. Semua tu ada dalam ilmu Islam. Pasal apa ada yang tu? Sebab Islam mengutamakan ketenangan. Lepas tu sembahyang Allahu Akbar, tenang. Masjid pun tak ada concang-concang. Betul tak? Kita tak marah orang lalu lalang, tapi Islam ajak kita tenang. Betul tak? Allahu Akbar, tenang, relax. Islam ajak kita yang tu. Jadi agak mustahil kalau orang kata bila sakit jiwa ke apa ke, tak ada ubat daripada agama Islam. Tak kenalah. Rasa sangat tak kenalah. Islam pun ada cara dia. Antaranya ialah peristiwa ini. Peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku ketika mana Nabi kehilangan dua orang yang sangat penting dalam hidup Nabi, iaitu pakcik Nabi bernama Abu Talib dan juga isteri Nabi bernama Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa radhiyallahu taala anha binti Khuwailid. Isteri pertama Nabi yang Nabi paling cintai, dan luar biasa cerita cinta Nabi dengan Siti Khadijah. Ini kalau ada sempat masa kita cerita jugalah ya. Abu Talib adalah seorang yang bukan Islam. Saya ulang balik. Abu Talib adalah seorang yang bukan Islam. Jadi saya bagi tahu ni terang-terang pada semua. Tolong jangan bangkitkan sentimen antara orang Islam dengan bukan Islam. Sebab dalam hidup Nabi, kewafatan orang bukan Islam bagi Nabi tertekan. Nabi stres bila ada pakcik Nabi yang meninggal dunia dalam keadaan dia bukan Islam. Nabi stres sebab apa? Sebab walaupun dia bukan Islam, dia pakcik aku. Nak tunjuk kesannya bila orang bukan Islam hilang daripada kehidupan seorang Islam yang memberi manfaat dalam hidupnya, Nabi tertekan. Kita ada jiran bukan Islam dan sebagainya, hak ni kena rapat dengan kita. Kita tak bermusuh dengan mereka. Kita tak lawan mereka. Kita tak bagi sesuatu yang boleh menyakiti mereka. Dalam sejarah Islam, orang bukan Islam meninggal dunia, Nabi jadi susah hati. Nabi jadi tertekan hidup Nabi. Aduh, saja nak abang supaya tuan-tuan lepas ni kalau ada semboyan-semboyan duk bakar kita, duk pi bagi ada sentimen untuk nak lawan resis dan sebagainya, Islam bagi dah kat kita cerita paling besar Isra Mi'raj. Pasal apa Allah panggil Nabi? Allah nak hiburkan Nabi, nak bagi fardu semayang. Pasal apa? Nabi duka cita. Pasal apa duka cita? Pasal ada satu orang bukan Islam daripada kalangan keluarga Nabi yang meninggal dunia. Boleh faham Orang Islam akhlak kita macam tu. Kata guru kami, almarhum Tuan Guru Datuk Harundin, hidup ni ada dua jenis jalan. Dua jenis jalan. Satu jalan Qabil, satu jalan Habil. Kita pakai jalan Habil. Arwah Datuk Harundin selalu sebut, saya ulang balik boleh dalam hidup ada dua jalan. Satu jalan Qabil, satu jalan Habil. Kita pakai jalan Habil. Jalan Habil ni macam mana? Walaupun Qabil kata ke adik dia, la aqtulannak, adik aku bunuh hang. Ayat tu dalam Quran, surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 30 lebih. Kau surah belah kiri. Betul tu Imam? Betul tu betul Bilal? La aqtulannak. Qabil kata, aku bunuh hang adik. Maknanya dalam hidup ada jenis orang bila berlaku sesuatu dekat dia, dia cepat nak beraksi, dia cepat nak marah, nak faham tak? Tu Qabil, tu Qabil. Habil bila abang dia kata aku bunuh hang, apa Habil jawab? Habil kata, la in basawta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Abang, kalau hang angkat tangan nak bunuh aku sekali-kali tak akan angkat tangan untuk lawan hang balik. Bukan pasal aku tak boleh,
Inni akhafullaha rabbal alamin, sebab saya takut dengan Allah. Ini jalan kita. Ni jalan kita, kata arwah Tuan Guru Datuk Harudin. Ni jalan kita. Jalan Habil. Allah tunjuk kat kita, kita nak ikut jalan mana? Jalan Qabil, jalan Habil. Arwah Tuan Guru kata, jalan kita jalan Habil. Jalan tenang, relax, explain, sabar. Itu jalan kita. Bukan pasal kita tak boleh lawan orang. Tak. Pasal kita takut dengan Allah. Allah lebih besar di mata kita daripada orang lain. Allah lagi besar di mata kita daripada dendam kita. Allah lagi besar di mata kita daripada kejayaan kita. Allah lagi besar di mata kita daripada maruah diri kita. Allah lagi besar di mata kita daripada segala kehidupan kita. Yang ni Qabil Habil ajam kita. Boleh faham? Dan ini yang Nabi buat. Ni Nabi buat, Nabi tunjuk kat kita. Lepas tu bila pakcik Nabi meninggal dunia, dalam satu riwayat 3 hari selepas itu Siti Khadijah pula wafat. Ada satu lagi riwayat kata lebih kurang 35 hari Siti Khadijah wafat pula. Maknanya dalam tahun yang sama, bulan Rajab tak masuk tahun yang baru lagi, betul tak? Tak masuk tahun yang baru lagi. Ataupun dalam bulan sebelum Rajab, Jamadil Akhir, masih dalam tahun yang sama. Nampak tak? Dalam tahun yang sama Siti Khadijah pula wafat. Biasa suatu hari Nabi masuk dalam rumah, kata Sayyidina Urwah, Nabi masuk dalam rumah, serban Nabi, kepala Nabi ada debu. Ni semua belum lagi Isra' Mi'raj. Ada debu. Bila ada debu, Nabi masuk dalam rumah sebab ada orang lempak debu kat Nabi. Nabi semayang Nabi jalan, orang baling debu kat Nabi. Nabi masuk rumah, ada debu. Sayyidina Urwah kata, anak perempuan Nabi salah seorang. Nabi ada anak perempuan 4, lelaki 3. Ummi Kalsum, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Ummi Kalsum. Nabi ada 4. Salah seorang daripada anak Nabi pi dekat Nabi, gabuh debu sambil menangis. Dia kata, siapa buat kat ayah lagu ni? Dia kata. Nabi kata, jangan teriak wahai anak aku. Allah pasti akan jaga bapa kamu. Nabi kata lagu tu. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, tidak adalah orang-orang musyrikin Mekah sanggup buat dekat aku melainkan selepas wafatnya Abu Talib. Selepas wafat Abu Talib, barulah orang musyrikin Mekah berani pukul Nabi. Masa azan dulu no? Bagus, azan dulu bagus. Pasal jemaah, orang kata masyarakat keliling, dia tunggu azan baru dia semayang. Sehari tak azan, dia ingat tak ada semayang malam ni. Dia tak dengar orang Aisyah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula la haula wala Allahu akbar, Allahu akbar, marhaban. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wat tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Allahumma ighfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu ya karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Tidak adalah orang musyrikin Mekah berani buat dekat aku melainkan selepas Abu Talib wafat. Masa Abu Talib hidup, biasa orang mai depan rumah Nabi, ambil batu, baling dekat pintu rumah Nabi. Kodokung, buat bising, kira macam ganggu, nak habaq protes, benci, meluat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baling. Abu Talib mai, Abu Talib kata, hampa ni jenis jiran bangsa apa ni duk bagi sakit hati jiran hamba. Dia mai lagu tu. Jadi hak depa hak duk baling tu, depa ambil batu hak depa duk ada tu, depa lempak kat tanah. Sebab dalam riwayat dia sebut lagu tu. Dia ambil, depa lempak kat tanah, depa belah. Jadi dia mai, dia duk pertahan. Jadi orang semua tak berani kacau Nabi. Sampai Abu Talib wafat, baru depa berani pukul Nabi, depa berani letak pasir atas kepala Nabi dan buat macam-macam. Jadi bila orang macam Nabi yang duk buat kerja, tiba-tiba tangan ataupun sayap kanan patah tu, Nabi terasa tak apalah, ada Siti Khadijah ni, suami Khadijah, hamba jangan duk buat main-main. Takkan Khadijah bodoh, kita semua hormat Khadijah. Khadijah takkan bodoh, betul tak? Dia menikah dengan lelaki ni, hanya jangan buat pasal dia beli hamba punya perniagaan lagi semua, hamba mampu tak ada tempat nak berniaga. Dia orang semua masih hormat. Elok dalam padan duk hormat lagu tu duk jaga-jaga. Allah Subhanahu wa taala ambil. Sian kat Siti Khadijah wafat. Tapi tak apa, Siti Khadijah sebelum wafat sempoi dia punya janji daripada Allah. Saya tak tahulah saya cerita dekat sini ke tak. 2 kali main kan. Tak tahu cerita ke tak. Saya cerita pilah sikit nah, ambil manfaat. Sebab Siti Khadijah ni, ulama, tuan-tuan tahu lagu apa, Aisyah kan? Aisyah kan, tuan-tuan tahu Siti Khadijah pun ada, tapi bukan hak yang intimnya Siti Khadijah satu, hak ni yang orang Arabnya, yang qasidahnya, natawasa bil hubaba wal batu lil mustataba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujaba natawasa bil hubaba wal batu lil mustataba
والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. Ini qasidah puji Siti Khadijah dengan gelaran Hubaba, gelaran kepada Siti Khadijah. Hubaba, the loved one, yang dicintai Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ni semua sebelum berlaku Isra' Mi'raj. Sebab apa saya nak highlight kat tuan-tuan beberapa kepribadian penting sebelum nak lalu Isra' Mi'raj ni. Ada beberapa benda penting yang saya nak cerita sangat-sangat dekat tuan-tuan. Antaranya ialah kata Siti Aisyah, tidak ada mana-mana orang perempuan dan isteri Nabi yang paling aku cemburu adalah Siti Khadijah. Walaupun aku tak pernah jumpa dia, dan Nabi pun kahwin dengan aku 3 tahun lepas Siti Khadijah wafat. Makna tak biasa nak berdepan dengan Siti Khadijah. Tapi aku cukup cemburu dengan Siti Khadijah. Biasa sekali aku dengar Nabi pantang sebut pasal Khadijah, pantang ada benda-benda memori pasal Siti Khadijah, Nabi akan puji Siti Khadijah banyak. Sehingga kan aku yang dengar ni macam orang perempuan lain, aku jadi tasyuk, aku jadi cemburu. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha sebut, biasa sekali ada seorang perempuan, saudara perempuan Siti Khadijah, mai dekat Nabi nak tanya perkara, kemudian dia minta izin dengan Nabi. Bila saudara perempuan Siti Khadijah ni minta izin dekat Nabi, Nabi kata hang sama macam Siti Khadijah. Memori tu berlaku dalam kepala otak Nabi tu. Nabi teringat Siti Khadijah. Nabi doa kat saudara perempuan Siti Khadijah dengan doa yang banyak, menyebabkan Siti Aisyah jadi rasa tak seronok, dia jadi rasa cemburu, tak syok. Pasal apa? Pasal Siti Khadijah. Maknanya Khadijah ni satu orang perempuan yang luar biasa. Luar biasa. Biasa suatu hari Siti Aisyah kata, aku beranikan diri, aku tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, bila duk berlaku peristiwa, bila duk saat-saat ini, Nabi akan puji Siti Khadijah dengan pujian-pujian yang disebut oleh Siti Aisyah, pujian-pujian yang melampau. Banyak sangat. Banyak sangat. Puji, kira orang kata apa, kawan tu pun dah tak ada lah, tu bahasa dia. Dia kata puji banyak sangat. Sehingga kan kalau Nabi sembelih binatang, kambing, Nabi akan pastikan Nabi potong share bahagian untuk kawan-kawan Siti Khadijah. Mesti Nabi bagi. Jadi memori Siti Khadijah tu sentiasa ada dalam otak dan fikiran Nabi. Siti Aisyah jadi tasyuk. Dia sebut sama macam orang perempuan yang lain. Jadi Siti Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, apa yang syok sangat dengan Siti Khadijah ni sampai tak boleh nak lupa, sedangkan Allah ganti kepada Nabi satu orang perempuan yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Siti Aisyah sebut, Nabi kata, tak ada siapa yang boleh melebihi Siti Khadijah, kata Nabi. Dia beriman kepada aku waktu semua orang mendustakan aku. Dia sokong aku waktu orang semua menolak aku. Dia mengorbankan segala harta dia untuk aku waktu orang lain buat tak tahu dekat aku. Dan dia mengurniakan aku anak-anak lelaki ketika mana aku ada anak perempuan 4 orang. Dan bagi orang Arab, siapa ada anak perempuan kan macam tak terror kan. Siti Khadijah bagi kat aku 3 orang anak lelaki, masa orang semua tak suka dengan anak perempuan. Semua tu bagi aku hak diri aku. Nabi tak sebut, saya bagi tahu. Semua tu hak diri Nabi. Power. Daripada siapa? Daripada Siti Khadijah. Sebab itu masa Siti Khadijah nak wafat, Sayyidina Jibril alaihi salam mai jumpa Nabi. Nabi berada di 2 rumah kerana Nabi sayu. Yalah, saya dah abang dekat tuan-tuan tadi, Siti Khadijah wafat, Nabi duka cita, Nabi stres. Bukan sehari, bukan 2 hari, sebulan Nabi duka cita.
Allah hiburkan hati Nabi dengan Isra' Mi'raj. Jadi bila Nabi tengok Siti Khadijah dalam keadaan nazak, Nabi tak sanggup, Nabi duduk luar. Malaikat Jibril mai dekat Nabi. Malaikat Jibril kata, ni Khadijah ni, aku bawa salam daripada Allah untuk dia, dan salam daripada aku. Malaikat Jibril sebut. Tuan-tuan cuba bayang, ibu, cuba bayang Siti Khadijah, Allah kirim salam kat dia, Malaikat Jibril kirim salam kat dia. Oi, ini luar biasa. Nak tahu dia luar biasa macam mana, kita tengok syurga yang Nabi bagi tahu dekat Siti Khadijah. Malaikat Jibril bagi tahu. Malaikat Jibril kata, Khadijah ini aku bawa salam daripada Allah untuk dia, dan aku bawa salam daripada aku pun, aku kirim salam dekat dia. Bagi tahu kat Nabi, suruh bagi tahu. Kemudian Allah bagi tahu, kata dalam syurga untuk Siti Khadijah ada mahligai diperbuat daripada batu-batu permata yang cantik, dan di dalamnya tenang, penghuni-penghuninya semua tenang bersama dengan Siti Khadijah. Jadi bila Nabi dengar jawapan lagu tu, Nabi pergi dekat Sayyidatuna Khadijah. Ni ibu kita ni, saya duk cerita ni ibu tuan-tuan. Wa azwajuhu ummahatukum, Allah sebut dalam Quran, dan isteri Nabi ibu kita. Ni cerita ibu kita ni. Nabi masuk lepas dapat berita gembira tu, Nabi masuk, Nabi pangku Siti Khadijah atas riba Nabi. Nabi bisik kat Siti Khadijah, Nabi kata, tak sat Jibril mai. Jibril sampaikan salam dekat kamu daripada Allah. Maknanya dalam bahasa kita, Siti Khadijah, Allah kirim salam kat kamu. Allah kirim salam kat kamu. Jibril pun kirim salam kat kamu. Tu. Lepas tu, kita pun mungkin ada kirim salam, tapi ni kirim salam sikit dah. Dia ni lagu tu. Bukan kirim salam ni, sebab jenis malas semayang ni, dia kirim salam juga. Tapi dia kirim salam lain. Malaikat kata, ni Tok Imam, abang ada pasti aku kirim salam. Ni jenis kita lah, kita dapat kirim salam juga, tapi bukan kirim salam hak kasih sayang ni. Allah kirim salam dekat Siti Khadijah. Malaikat Jibril kirim salam dekat Siti Khadijah. Nabi habaq kat Siti Khadijah. Kan Siti Khadijah masa tu berombak, day dia tengah berpeluh. Siti Khadijah nak bangun, dia baring atas paha Nabi, dia nak bangun. Bila dia berusaha nak bangun tu, dia angkat badan dia, dia berdiri. Siti Khadijah kata, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam ya'udus salam. Siti Khadijah baca lagu tu. Kemudian dia turunkan balik badan dia nak duduk baring balik. Dia genggam tangan Nabi kita yang mulia Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila dia turun, dia pegang tangan Nabi, dia cium tangan suami dia. Dia cium tangan suami dia. Banyak kali disebut dalam riwayat, dia cium tangan Nabi. Lepas tu dia bisik dekat Nabi. Dia kata apa? Aku tahu ke depan ni, bila aku wafat, tak ada lagi dah orang yang sokong Nabi. Tapi nak pesan satu saja, Siti Khadijah kata dekat Nabi. Ni sambil bisik kat Nabi. Dia kata, saya tahu nanti saya wafat lepas ni dah tak ada orang dah nak sokong Nabi. Macam mana Siti Khadijah buat? Kan Nabi bila balik kena, Siti Khadijah yang akan angkat balik maruah Nabi, akan angkat balik. Tak, kamu ni betul, kamu ni, nampak dia duduk bagi tahu kat Nabi lagu tu. Pasal itu Allah sedia kat Siti Khadijah mahligai lagu tu. Kata ulama, pasal apa malaikat Jibril habaq dalam mahligai Siti Khadijah, orang yang masuk dalam dia tenang. Pasal apa kena habaq lagu tu? Bukan semua orang tahu kat dalam syurga tenang. Betul tak betul? Tapi pasal apa nak kena describe mahligai Siti Khadijah lagu tu? Kata ulama, didescribekan mahligai Siti Khadijah macam tu sebab masa Siti Khadijah atas muka bumi, dia tak lawan Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad orang biasa, dia orang nama-nama. Kalau dalam cerita macam Sudin kahwin dengan Zaitun, betul-betul ya, Zaitun dia ada 2 cincin berlian, betul? Betul lah, cerita lagu tu lah, senang nak faham, betul? Mak Sudin ada 2 tapi cincin tembaga, betul? Ini dia ada 2 cincin berlian. Dia kata
Ai Mak Sudin, aku orang ada-ada lah. Dia cakap lagu tu. Jadi Sudin kahwin dengan Zaitun. Dua. Tapi bukan lagu tu punya perangai. Bukan lagu tu punya perangai. Dia akhlak Siti Khadijah dengan Nabi ni luar biasa. Yang saya yakin orang perempuan lain pun tak boleh buat macam tu. Kedudukan suami kita lagu tu, dia lagi tinggi, lagi kaya, tapi dia punya taat, punya dengar dengan Nabi. Sebab tu Allah nak malaikat bagi tahu siap-siap kat Siti Khadijah, dalam hang punya mahligai orang semua tenang macam mana hang tenang melayani suami hang. Rasul aku, kata Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah macam tu. Tenang dia punya syurga dia. Bila dia nak turun, dia pegang tangan Nabi, dia cium tangan Nabi banyak kali. Cium. Lepas tu dia kata, saya tahu bila saya wafat ni, Nabi tak akan ada orang yang nak sokong Nabi lagu ni. Daripada segi batin, dari segi dalaman, bakar semangat, jiwa Nabi, roh Nabi nak bagi hidup. Tak ada. Tapi Siti Khadijah kata, tapi ketahuilah satu ya Rasulullah, di mana aku berada, aku tetap akan sokong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar yang ni, Nabi menangis. Nabi dengar ni, Nabi menangis. Kemudian lepas dia kata lagu tu, dia cium lagi tangan Nabi. Bila dia cium lagi tangan Nabi, dia habaq, nanti kalau Nabi dah sangkut, dah tak ada harta, pi korek balik kubur aku, ada tulang aku jual, boleh dapat duit guna untuk perjuangan Nabi. Allah, saya yakin suami mana pun tak akan tahan kalau isteri lagu ni. Nabi teriak. Pasal itu Nabi duka cita. Nabi sedih, yang mana Nabi rasa dunia ni sempit untuk Nabi. Ni semua tengok saya nak bantu tuan-tuan untuk sikit nasihat diri saya. Saya habaq kat diri saya habaq kat tuan-tuan benda yang sama. Apa dia? Ketika mana Nabi dalam keadaan rasa sempit, apa Allah buat kat Nabi? Allah angkat Nabi pergi naik ke langit. Supaya apa? Supaya nak tunjuk kata dunia ni kecil. Sama macam tuan-tuan dengan saya. Kita bawa kereta, kita nampak lori besar. Kita bawa kereta, kita nampak KLCC, KL Tower semua besar. Kita bawa kereta, kita bawa motor, kita duduk naik, kita nampak trailer besar. Tapi kalau kita duduk dekat atas KLCC, kita tengok lori hak besar tak siap tu halus ya. Apa maksud dia yang Allah ajak kita? Bila kita tertekan, bila kita dalam keadaan stres, tak ada ubat yang boleh ubatkan kita, melainkan kena upgrade diri kita bagi naik tinggi. Ilmu kita, pengetahuan kita, akhlak kita, jati diri kita bagi tinggi. Bila diri kita tinggi, kita nampak semua benda kecil. Sebab tu tak ada benda yang lebih tinggi ilmu dia, melainkan ma'rifatullah, kenal Allah. Pasal itu dia nampak semua benda kecil. Boleh faham maksud saya? Tu penting. Isra' Mi'raj tu saya habaq tadi Tuan Haji, betul tak? Sebelum nak bincang tajuk maulid apa semua, Isra' Mi'raj ni antara benda penting. Sebab apa? Orang akan seronok buat maulid bila dia tahu kedudukan Nabi di mana. Isra' Mi'raj lah yang akan menentukan Nabi Muhammad ni siapa. Sebab itu sampaikan para sahabat bila Nabi ludah, sahabat tadah ludah Nabi, sapu kat badan mereka. Pasal apa mereka buat lagu tu? Pasal mereka tahu kedudukan Nabi. Kalau nak kata kita ajak semua orang berselawat itu over, berdiri dalam majlis selawat itu over, para sahabat jauh lebih over dengan Nabi, sehingga kan ludah Nabi pun sapu kat badan. Boleh faham maksud saya tak? Kita tekah-tekah tengok rambut Nabi dalam balang, cium. Hak tu je. Sama tak kalau saya jumpa tuan-tuan, saya pegang tangan, cium? Sama. Saya jumpa tuan-tuan, saya buat cium pipi, sama tak? Sama aja. Maknanya benda tu bukan satu benda yang over, perkara biasa. Tapi satu orang kalau ludah, kita ambil ludah orang tu sapu kat badan kita, over lah. Over. Itu kedudukan Nabi di mata sahabat yang mencintai Nabi. Boleh faham maksud saya? Sebab mereka tahu kedudukan Nabi ni, peristiwa Isra' Mi'raj ni lah penentu dia. Sebab Nabi bagi tahu, aku sampai dekat satu tempat yang makhluk lain tak boleh sampai. Hadza maqami wa hadza maqamuk anta wa rabbuka, kata guru kami arwah Tuan Guru Datuk Harundin ketika membacakan hadis yang disebutkan oleh Jibril. Jibril kata dekat Nabi, anta wa rabbuka, tempat yang hang nak pergi ni hang dengan Tuhan hang ya. Orang lain tak pernah mai.
Ni kedudukannya, ni manusia yang kita duk sayang, duk ajak semua. Tuan-tuan, jom ikut sunnah Nabi. Abang, jom ikut Rasulullah. Abang, kakak, jom tanam Rasulullah dengan keluarga dalam diri kita. Hidupkan Rasulullah dengan keluarga Rasulullah dalam rumah kita. Pasal apa? Ni orang dia. Bukan calang-calang. Sebab tu bila kita dah tahu cerita lagu ni, nanti bila orang main cerita, wa ajmal minka lam tara qattu ainun. Satu orang yang dicipta cantik memang layak tengoklah dia duduk tang mana. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Tak ada pun orang perempuan yang boleh layan orang yang macam ni, boleh cari atas muka bumi. Tak ada, mana ada. Bermula daripada Nabi Adam sampai kita lah, tak akan ada orang yang akan lahir macam ni. Seorang dia aja. Yang kita duk baca tahiyat duk sebut dekat dia, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi kita. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Mana ada aib? Mana ada aib? Padanlah dia tak ada aib. Takkan kita nak sama dengan kita? Orang yang tak ada aib inilah yang boleh duduk satu tempat yang mulia. Mana orang yang boleh pergi? Kita penuh dengan aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah kamu ni lahir atas muka bumi ni, hak macam mana kamu mau lagu tu kamu dapat. Dia no, kita pun kalau mau nak juga naik tempat tinggi tu, betul tak? Tapi boleh bila tak boleh. Nabi je boleh. Bila kita baca lagu tu, bila kita tengok lagu tu, baru kita yakin, baru kita Isra Mi'raj ni penting. Sebab tu cerita dia ada dalam Al-Quran. Pukul 9 habis. Betul ya? Pukul 9 kan kita? Sudden death, injury time. Biasa masjid ni injury time berapa kena tanya agak. Kalau bola 4 minit, hak sini kadang-kadang setengah jam. Tu bukan sudden death, tu dah main baru. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taklah sebab tajuk Isra Mi'raj, tapi belum Isra lagi. Tapi apa yang saya cerita kat tuan-tuan, benda tu penting betul tak? Kan sebelum nak pergi Isra Mi'raj tu, tuan-tuan kena tahu pasal apa bila mai tu Allah Taala nak bagi Isra, nak layan hati Nabi yang gundah tu, pasal apa kena naik langit. Allah nak ajak kita bila kita jadi sesuatu, Covid, hidup kita ada buat salah, orang tegur kita rasa kecil, kita rasa kerdil. Jangan yang tu saja. Improve diri kita, perbaik diri kita bagi tinggi. Bila kita perbetul diri kita jadi tinggi, kita akan nampak semua benda yang lain jadi kecil. Bayangkan Nabi naik satu tempat yang manusia tak boleh pergi, bukan lagi dah orang kata apa, nampak kecil, silap-silap dunia ni pun hilang. Betul tak ni? Dunia pun hilang. Hak yang duk kata rasa sempit tu. Tapi Nabi naik bukan naik kosong. Dalam kitab Munyatul Musalli kan, dalam kitab Munyah karangan Syekh Al-Alimul Allamah Al-Arifur Rabbani Sahibul Karamah Hibrul Fahamah Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud karang siap abang lagi. Nabi naik langit tu, Nabi nampak setiap langit punya malaikat. Berapa ramai malaikat tu ada setiap lapis. Jadi Nabi bukan naik kosong. Maknanya Nabi naik tu dah lah bumi tak nampak. Nabi tengok pula masyarakat lain yang ada yang sayang Nabi, yang peluk Nabi, yang cium Nabi, yang sayang Nabi, yang ucapkan salam dan selawat kepada Nabi. Sepenuh langit, bumi besar tu, langit noh lagu tu. Hak ni benci Nabi, hak lain sebab tu rugi sebab tak sayang Nabi. Kita tak duduk dengan makhluk yang paling banyak. Ini Isra Mi'raj. Dia nak suruh kita kenal Nabi kita seperti dia.
Bukan sekadar nak tahu berkaitan dengan keimanan. Iman tu penting lah. Sebab tu Isra' Mi'raj dia jadi malam. Orang tak tengok. Baitul Maqdis, naik langit, benda tak masuk akal. Pasal apa? Iman. Iman mana nak masuk akal? Betul tak betul? Jadi ketika itu Nabi duka cita. Bila Nabi sedih, keluar pi orang pukul, Nabi balik masuk rumah, duduk dalam rumah tertekan, dakwah siapa tak mau dengar, orang mengata macam-macam, boykot lagi Nabi ku atas, teruk. Satu malam 27 Rejab, mai 3 orang malaikat. Lah baru nak mula cerita. Apalah, banyak lagi. Nanti tuan-tuan panggil ustaz lain suruh sambung tang situ. Kata ustaz, awal tu dah faham lah. Sambung tang ni ya. Mai 3 orang malaikat. Saya tunjuk kat tuan-tuan, tuan-tuan tengok. Saya kalau tak faham tanya. Safa. Belakang nampak tak? Tak, nak tengok tak mana. Okey. Dari belakang boleh tengok tak? Sini Safa. Sini Marwah. Nampak eh? Ini Safa, ini Marwah. Yang ni Kaabah. Petak ni Kaabah. Okey. So penjuru yang elok ni bertentang ni Hajarul Aswad. Yang ni rukun Yamani. Yang ni Hajarul Aswad. Ke depan ni rukun Yamani, belakang ni Hajarul Aswad. Yang ni Bukit Safa, yang ni Bukit Marwah. Rumah Nabi tang mana? Rumah Nabi tang sini. Ni rumah Nabi, sini. Boleh faham? Faham eh? Rumah mak bapak Nabi belakang. Yang maulid tu tang sini. Nampak eh? Tuan-tuan nampak saya duduk cerita. Jadi bila para malaikat 3 orang mai tu, mereka turun dekat Kaabah. So dekat ada dengan rumah Nabi, lebih kurang dalam 3 minit kalau jalan kaki. Lah ni jauh sikit lah sebab dia kena naik tangga turun tangga. Wahal dia lurus ya. Tapi bangunan kan dia ada naik turun lagu tu. Tapi kalau straight je dulu, dekat je. 3 minit lah jalan kaki lagu tu. Rumah Saidina Abu Bakar belah sana tu. Rumah Saidina Abu Bakar belah sana belakang sana. Dekat sini, tepi ni. Rumah Saidina Abu Bakar. Saidina Umar, situ semua. Jadi 3 malaikat tu mai, dia berkata, kita mai ni nak cari siapa? Malaikat pertama kata. Malaikat kedua kata, kita nak cari orang yang paling mulia dari kalangan mereka yang ada atas muka bumi. Malaikat ketiga kata, hak ni rumah dia. Mereka mai, mereka bawa keluar Nabi. Ada kata bawa keluar kok bumbung, ada kata macam-macam. Luar biasa. Ni cerita semua luar biasa. Jangan guna kepala kita. Mereka bawa keluar Nabi daripada atas rumah Nabi. Mereka bawa Nabi pergi dekat Kaabah. Okey, tengok balik lagi sekali. Bukit Safa, Bukit Marwah, Hajarul Aswad. Okey. Zamzam tang mana? Zamzam di area sini. Di area sini. So mereka bawa Nabi tu pergi tang situ. Bila bawa Nabi pergi tang situ, malaikat Jibril belah nada Nabi. Kata arwah Tuan Guru Datuk Harun ni, daripada lekuk sini, ni lekuk ni. Kan kita ada lekuk kat dada, kat bawah leher kita ni ada lekuk ni kan. Sampai dekat kita punya pusat, belah, buka, bawa keluar hati Nabi, cuci dengan air Zamzam yang diisi dalam bekas emas. Cuci hati Nabi, buang selaput kotor tadi tu. Sayyiduna Jibril tunjuk kat Nabi, ni lorong-lorong setan. Jibril buang daripada Nabi. Hati Nabi bersih. Memang kena buat lagu tu sebab nak pergi tempat yang memang manusia yang kalau duk berbisik dengan setan tak akan boleh sampai tempat ni. Pasal itu kita tak akan boleh sampai bila-bila. Kita selaput tu ada dekat kita. Tutup balik, dah bubuh hikmah ilmu semua dah bubuh dah. Tutup, ambil buruk. Buruk mereka tambat tang mana. Ni cerita betul. Orang yang quantity surveyor, QS, yang buat pembesaran Masjidil Haram 10 tahun dah. Dia cerita dekat saya. Dia kata tiang tu di antara Hajarul Aswad dengan Rukun Yamani. Rukun Hajarul Aswad dengan Rukun Yamani. Ke belakang ni ada tiang-tiang yang dibina. Sekarang tiang tu dibalut. Ada 2 tiang bawah tu.
Itu yang digunakan untuk ikat borok. Situ tempat tu. Boleh faham So saya tunjuk semua kat tuan-tuan. Orang tu pun duk hidup lagi, duk ada lagi. Kalau tuan-tuan pergi pun tuan-tuan boleh tanya. Dia tunjuk kat situ, dia duk ada. So ambil borok, bawa mai dekat Nabi. Nabi naik atas borok. Borok kat Nabi kata, aku naik borok. Dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada kuda. Dia angkat kaki depan dia, macam kuda lah. Kuda dia angkat kaki lagu tu, dia letak. Dia angkat kaki depan dia, dia letak balik sejauh mata memandang. Makna tadi duk ada dekat Mekah, dia angkat, dia letak, dah tak ada dah kat Mekah. Dah pergi jauh dah. Apa buruk tu bawa Nabi, pergi jauh dah sampai kepada Baitul Maqdis, jauh mata memandang. Nabi sampai di Baitul Maqdis. Dekat tengah-tengah perjalanan tu dia ada apa kita panggil surah, bukan surah Al-Quran tu, surah, gambaran yang Allah bagi nampak kepada Nabi. Orang yang kepala dia elok, dia hentuk dekat batu, pecah. Jadi balik, dia hentuk balik, pecah. Jibril tanya, tahu tak tu siapa dia? Nabi kata, aku tak tahu. Malaikat Jibril kata, hak tu orang yang tak mau sembahyang. Ke akhirat esok, Allah Ta'ala akan bagi dia jadi orang. Ingat, dalam hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-28 atau 29. Cuba semak balik ni. Tolong tulis tak abang? Abang tu nampak macam pegang handphone. Tolong tulis tak? Hadis, ada internet tak? Ada internet. Okey. Tulis hadis 29 Imam Nawawi. Lepas tu hadis 28 Imam Nawawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong ceritakan aku satu amalan yang boleh dekatkan aku dengan syurga, jauhkan aku daripada api neraka. Nabi kata, laqad sa'alta an 'azimin. Hang tanya satu soalan yang cukup besar. Nabi kata, yang mana perbuatan ni dimudahkan Allah bagi orang yang Allah nak mudah. Okey, pasal apa kata amalan? Kalau kita dengar pula daurah hadis 40, tang mana-mana tuan-tuan pi, dengar Syekh Fahmi Zamzam ke, dengar ustaz ni ke, dengar mana-mana saya almarhum Syekh Fahmi Zamzam, semoga Allah memuliakan beliau, mewangikan kubur beliau. Kalau tuan-tuan dengar aja mana, orang akan syarah pasal apa Nabi kata laqad sa'alta an 'azimin. Hang tanya benda besar sangat. Nabi kata hang tanya benda besar sangat. Sebab apa? Nak masuk syurga ni benda besar. Maka ulama akan bagi tahu neraka ada 7 lapis. Berkata Syekh Yusri, ni salah seorang ulama Al-Azhar. Neraka ada 7 lapis. Satu lapis ni untuk orang Islam saja. Siapa masuk dalam tu, ayauzubillah lah, bukan kita. Kita doa, ya Allah jauhkan kami daripada jadi ahli neraka, jadikan kami ahli syurga, masuk syurga Firdausi, jiran dengan Rasulullah. Amin. Siapa masuk dalam neraka ni, dia kena godam. Bila dia dah kena godam dah semua, macam kita tengok tadi lah, dia tak mau sembahyang, tapi dia orang Islam, dia akan kena godam. Dia hantuk kepala dia pecah, dia akan santum balik. Dia hantuk kepala dia pecah, dia santum balik. Ada yang dia kena ikat macam anjing. Kena ikat, dia pakai baju dia koyak rabak, dia macam anjing, duk pergi cari makanan, makan daging hak elok. Nabi kata, dia ni siapa dia? Dia ni yang jenis tak mau bayar zakat. Nah, Nabi habaq, malaikat Jibril habaq. Surah tu, gambaran tu ditunjukkan kepada Nabi dalam peristiwa perjalanan. Imam Al-Baihaqi riwayatkan, yang ni semua ulama-ulama hadis, ulama-ulama masyhur dalam bidang hadis meriwayatkan cerita-cerita ni semua. Ambil pengajaran lah. Yang tu saya tak cerita lah, panjang-panjang, cerita dia panjang. Banyak orang perempuan ada yang berenang dalam air darah, nanah lah. Banyak. Tuan-tuan kalau ambil satu orang ustaz, cerita surah tu saja pun tak habis. Tuan-tuan boleh pilih lah kan, ambil satu hari bincang yang tu je. Jangan campur semua cerita, nanti tak ada belajar banyak. Ambil cerita yang tu je. Nak tahu hak ni je, dia akan cerita. Sama macam Nabi baru naik buruk kick off awal tu, Nabi nampak ada satu kumpulan, mereka duduk dekat satu ladang yang tenang, menghijau. Mereka harvest, mereka tuai, mereka punya buah tu, mereka petik buah tu, mereka buah dalam raga mereka. Elok mereka letak dalam raga mereka, buah tumbuh lagi. Ambil lagi, bubuh lagi, tumbuh lagi. Ambil lagi, bubuh lagi, tumbuh lagi. Wajah mereka happy.
Nabi tanya Jibril, siapa mereka ni? Jibril kata, hang nak tahu tak siapa mereka? Nabi kata, siapa dia? Jibril kata, mereka ni jenis orang yang atas muka bumi bagi sedekah di jalan Allah. Allah balas mereka lagu tu. Mereka duk tuai mereka punya hasil sedekah. Sebab tu tuan-tuan jangan kedekut. Sedekah kena bagi walaupun sekupang. Bagi sekupang ke RM1, jangan pandang. Kita bagi, kerja kita bagi, nilai jangan pandang. Kerja kita bagi, nilai jangan pandang. Sekupang ke RM1 ke bagi, nampak tabung bubuh. Allah kira. Banyaklah surah. Bila Nabi sampai, tadi nak beritahu, neraka tu sampai masa semua orang Islam akan dikeluarkan daripada neraka tu, dan neraka tu akan dimusnahkan Allah sebab dah tak ada penghuni dah. Jadi neraka akan ada 6 ya. Sebab semua orang Islam dah masuk dalam syurga. Semua orang Islam dah masuk dalam syurga. Bila, berapa lama tak tahu. Sebab kena godam ikut tempoh, betul? Wa'ayazubillah, kita tak ada mau jadi lagu tu kan. Tu neraka. Ini Nabi. Dan Nabi diperlihatkan dengan malaikat Malik. Nabi jumpa malaikat Malik. Nabi kata, Jibril, siapa tu? Tengok kat aku tak renyih langsung. Sedangkan masa Nabi naik langit kan, Nabi Adam jumpa Nabi Muhammad di langit pertama. Selamat datang anak yang mulia daripada keturunan yang mulia. Salam Nabi, peluk Nabi, cium Nabi. Sekali lagi naik pula Nabi Yahya, Nabi Isa. Oh, selamat datang anak yang mulia daripada keturunan yang mulia. Cium Nabi, peluk Nabi, salam Nabi. Naik lagi langit ketiga, Nabi Yusuf, hak lawa. Nabi kata, lawa sungguh Nabi Yusuf. Nabi kata, 1/3 dunia punya kecantikan duk ke dia. Tapi dalam hadis ni Nabi habaq, tapi Nabi kamu seluruh kecantikan dunia duk kat dia lah. Nabi sebut dalam hadis, Nabi lawa, Nabi lawa. Lepas tu Nabi kata cantik semua Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, selamat datang anak yang mulia daripada keturunan mulia. Cium Nabi, peluk Nabi, sonok. Tiba-tiba jumpa satu orang renyih benda dekat Nabi. Nabi kata, Jibril, dia ni siapa dia ni? Awak dah buat cengih. Jibril kata, hak tu malaikat Malik. Dia jaga neraka. Hak masa dia jumpa kamu tadi tu muka paling lawa dia boleh buat. Tu muka paling lawa dia boleh buat. Makna dia muka dia kita jangan jumpa. Kalau boleh jangan jumpa. Kalau Nabi pun boleh rasa buat, dia ni tak renyih kat aku. Kalau Nabi boleh rasa lagu tu, dan dia buat muka paling lawa dekat Nabi, Nabi boleh rasa lagu tu, kita jangan kain salam pun tak payahlah. Dia kata, aku nak kain salam kat malaikat Malik. Lepas tu aku nak belah. Janganlah. Saya satu wajah yang kita tak mau tengok. Lepas tu Nabi naik sampailah ke Sidratil Muntaha. Surah An-Najmi, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Nabi diperlihatkan dengan malaikat Jibril. Rupa dia yang sebenar kali kedua selepas Nabi dapat wahyu di Sidratil Muntaha. Wallahu a'lam. Habis. Nanti sambung tentang situ, okey? Panggil ustaz suruh sambung kat Sidratil Muntaha. Boleh? Habis. Terima kasih tuan-tuan. Kesimpulan. Nombor 1. Kesimpulan. Awak dah buat muka tak puas hati. Dia kata, dia ni betul ke ni orang buat macam buat melawak? Betul lah, berhentilah. Dah lah. Esok pagi tuan-tuan nak kuliah subuh lagi. Boleh mengaji je Isra' Mi'raj ni banyak kitab ada banyak. Tuan-tuan masuk kereta saya, dalam kereta saja ada dekat 5-6 buah Isra' Mi'raj. Bawa turun satu tu pun tak buka. Tu pun tak buka. Hak kira duk hafal lah. Saya kata kat tuan-tuan daripada contohnya, saya kata tuan, memanglah Isra' Mi'raj ni awal-awal mesti iman, betul tak saya kata tadi? Kan dia nak bentuk iman kita, betul? Mukadimah kitab ni. So, saya nak sebut kat tuan-tuan kesimpulan yang pertama. Ingat, peristiwa Isra' Mi'raj dia nak bentuk kita punya iman dulu kepada Nabi Muhammad. Kena kenal Nabi Muhammad sama dia. Kena kenal Allah Ta'ala sama dia. Siapa yang habis majlis Isra' Mi'raj ni tak rasa sesuatu pada Nabi dan keluarga Nabi, ada something wrong lah. Maknanya mungkin saya ajak salah lah kot. Macam tu. Yang kedua, Isra' Mi'raj ajak kita lah. Kalau dalam hidup hampa ada teruk,
dalam hidup hampa ada masalah, jangan sedih lagu tu. Ubah diri naik lagi tinggi supaya hang nampak masalah hang tadi tu kecil. Bukan saya contoh, betul tak? Allah yang buat kat Nabi tu. So Allah tunjuk kat kita naik. Yang ketiga, bila ada problem, jumpa orang lama. Ni satu benda saya nak bagi tahu, saja aja nak bagi tahu. Akhlak ni tak ada dekat orang-orang muda zaman sekarang. Apa dia? Kita kena hormat orang tua walaupun kita terror. Walaupun kita terror. Bahasanya, don't disrespect legend. Walaupun follower saya lebih ramai daripada ustaz-ustaz tua yang lain, tapi dia tak mendorong saya untuk hilang respect dengan mereka. Tak boleh. Tak boleh. Nabi biasa tak tangkap iprit. Buat tak tahu pula dah. Tu kan hadis tu. Hadis sahih. Nabi tangkap Ifrit. Dia main kacau Nabi. Ifrit pun padalah. Hang duk kacau orang lain, hang Nabi kacau Nabi Muhammad. Hang cari punca lah. Nabi doa ibadah, dia kacau Nabi. Nabi tangkap dia. Tapi Nabi kata apa? Kalaulah aku tak ingat kat Nabi Sulaiman. Nampak? Respect legend. Nabi Muhammad paling terror tak? Paling terror. Ya imam ar-rusli ya sanadi. Apa tu ya imam ar-rus? Wahai imam kepada segala rasul. Nabi kita. Tapi dia ajak kita kena respect legend. Nabi Sulaiman legend tak? Nabi Sulaiman, mana ada makhluk yang tak tunduk kat dia? Semua, termasuk iblis, setan. Setan ni Nabi Sulaiman rantai ada apa? Nabi Muhammad naik buruk kan? Tu pun beberapa kali lah kita kata. Yang lain Nabi naik kuda macam beza, betul? Nabi Sulaiman mana ada? Nabi Sulaiman Allah sebut dalam Quran. Nabi tang mana perjalanan sebulan jadi sehari je kat dia. Dia naik angin. Kalau dalam Dragon Ball macam awan guling tu. Pi lagu tu ya. Kalau bahasa kita, legend ni. Soalan dia, Nabi Muhammad terror tak? Terror. Tapi Nabi kata, aku tangkap Ifrit malam semalam. Tapi sebab aku teringat kat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, aku nak mulkan la yabla. Aku nak kerajaan yang orang lain tak akan ada macam aku. Aku teringat dekat Sulaiman. Aku lepas Ifrit. Kalau ikut hati aku ikat dekat tiang. Suruh hampa pergi lempak batu kat dia, kat Ifrit ni. So Nabi ajak kita respect legend. Sunnah Nabi. Nabi ajak kita hormat orang tua. Ni saya kadang nak abang dekat kawan-kawan kita yang muda, yang mana yang mungkin orang suka TikTok dia, orang suka Instagram dia dan sebagainya apa semua. Jangan kita disrespect orang-orang legend ni. Ustaz-ustaz tua, pelakon-pelakon tua. Jangan. Sebab apa? Bila kita ada masalah, Allah ajak pergi jumpa orang-orang legend. Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Yahya, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Yusuf, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Harun, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Ibrahim. Betul tak dalam tingkatan langit tu? Betul? Sebab apa? Sebab hang tengah ada problem. Mai jumpa mereka. Perkataan daripada mereka menenangkan hati hang. Betul? Jangan disrespect legend. Belajar, kena belajar. Kita sebab kita disrespect legend, satu hidup kita serabut tu. Sebab apa? Bila jadi masalah, kita tak tahu nak rujuk siapa. Kita rujuk rakan sebaya, dia pun punggah macam kita ya. Macam mana nak dapat nasihat bagus? Boleh dapat? Ni antara yang saya nak share dengan tuan-tuan lah. Dan kesimpulan keempat, kesimpulan habis semualah. Apa dia? Nabi Muhammad terror hak tu. So ikutlah Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Nabi cukup sayang ahli keluarga, Nabi cukup sayang isteri Nabi, Nabi cakap elok dengan isteri Nabi, isteri Nabi hormat Nabi,
Belajarlah benda tu dalam kehidupan kita supaya kita dapat kebaikan. Minta maaf, ambil masa lajak lama sangat. Main dekat 9.25 dah. Minta maaf. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.